Astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya karim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i as-sami'ul 'alim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Hasyr ayat 21 yang bermaksud, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takutnya kepada Allah, dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir dan merenung diri. Surah Al-Hasyr ayat 21, surah yang ke-59, juzuk yang ke-28. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati, yang dikasihi, yang berbahagia pengurusi dan kuasa pengurusan surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, Negeri Sembilan Darul Khusus, dan yang dihormati seluruh dan kuasa pengurusan surau An-Nur Fasa 3A, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, dan yang dihormati, yang diraikan seluruh para jamaah muslimin dan muslimat
Surau An-Nur fasa 3A yang bersama kita pada pagi ini, dan tidak dilupai seluruh kehadiran para jemaah yang dah mula masuk, yang jauh non di utara, non jauh di selatan, mungkin juga dari Sabah Sarawak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keberadaan kita, tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi yang penuh barakah ini, iaitu pada hari yang penuh kemuliaan, hari Khamis bersama 20 Rabiul Akhir ini, mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jalla segala amalan kita, segala kerja, amal-amal baik, amal saleh kita lakukan, dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang paling utama, kesihatan kita sempurna. Itu yang paling utama, kerana kesihatan adalah merupakan satu mercu penting dalam kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana apa artinya sebuah ibadat kalau tak bersamanya kesihatan yang baik, boleh bangun duduk, boleh berdiri, boleh solat keadaan sempurna, boleh baca Quran dengan mata terang dalam suasana. Itu yang kita harapkan, ya. Di samping bukan sekadar kesihatan yang penting, tetapi yang lebih utama ialah keinginan dan kemahuan kita, iaitu tolakan dalaman jiwa kita yang terarah kepada untuk buat kebaikan dan kebaikan, demi kebaikan dan demi kebaikan. Itu ketolakan dalaman, itu hati kita sendiri. Kerana bila hati kita tak bersih, hati kita kotor, hati kita bermasalah, mana mungkin amal ibadat dapat kita sempurnakan dengan sebaik-baiknya? Tak mungkin. Ya, sebab ibadat ini amat bergantung di atas kesucian hati dan kemurnian hati itu sendiri. Itulah dalam hal ini kita yakin percaya, bila hati kita baik dan bersih, dorongan motivasi untuk beramal itu sentiasa ada. Di mana kita berada, hatta dalam keletihan ada kekuatan, dalam kepenatan ada kekuatan, sebab hati kita menggerakkan seluruh kehidupan beragama kita. Ya, di samping hati bersih, kemudian kesihatan baik, yang ketiganya dalam kita beramal ini, kita meyakini bahawa antara nadi kita ialah istiqamah, kuatan kita ialah istiqamah dalam kita beramal. Tuan-tuan, puan-puan, saya terpandang pada pagi ini dalam kira-kira tempoh sebelum saya livekan pagi ini, saya terpandang satu kata-kata menarik yang dirakamkan oleh Abi Ad-Dunya, oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitabnya, tentang bagaimana seorang ulama tabi'in bernama Ad-Dhahak bin Muzahim. Satu hari diriwayatkan Ad-Dhahak ibn Muzahim ini idza amsa baka. Diriwayatkan ulama ini namanya Ad-Dhahak bin Muzahim ini, bila petang saja dia menangis. Riwayat menyatakan kan Ad-Dhahak bin Muzahim bila idza amsa, bila petang saja, bila masuk hampir senja lah, lebih kurang begitu, bila petang, maka dia menangis. Maka faqila lahu, dikatakan kepadanya oleh seorang, ma yubkika, pasal apa engkau ni Ad-Dhahak, seorang ulama ini, dikatakan kau menangis, mengapa? Ma yubkika, kenapa kau menangis di waktu petang ataupun senja sebegini? Jawapan menarik beliau ialah dia kata, la adri, aku tak tahu, dia kata, la adri, aku tak tahu apakah amalku diangkat oleh Allah pada hari ini. Amalku diangkat kepada Allah pada hari ini. La adri, aku tak tahu apakah amalku diangkat kepada Allah pada hari ini. Subhanallahil azim. Ya, ini satu, orang kata apa, suatu perasaan yang ada dalam cetusan hati seorang alim dan Ad-Dhahak Muzahim. Menangisnya kerana dia bimbang kalau amalnya tak diangkat kepada Allah pada hari itu. Tuan-tuan, puan-puan, berapa ramai kita yang terfikir berlalunya pagi ke petang, setelah kita beramal, beribadat macam-macam, Allah angkat amal kita untuk diterimanya. Malaikat angkat tidak amal kita untuk dibawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Ataupun langsung tak diangkat, ditolak terus. Berapa ramai kita fikir. Tapi apapun kenyataannya, Ad-Dhahak ini seorang yang nampak dia punya jauh, dia punya perasaan hatinya, kejiwaannya yang tulus mulus ikhlas itu, dibimbang kalau amalnya sehari tak diangkat kepada Allah. Dibimbang. Jadi saya bukanlah mengajak kita menangis setiap hari, senja, petang, bukan, tapi merasai
Jadi harapan kita, doalah kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah sentiasa permudahkan urusan amal ilmu kita dalam keadaan kita sentiasa sempurnakan amal ibadat kita, walau sekecil mana pun amal kita dalam kita beramal, beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini penting tuan-tuan. Sebab dalam kita beramal, beribadat, kunci utama ialah kita sentiasa mengharapkan ar-raja, mengharapkan amal kita Allah terima. Bahkan para ulama pun sebut, sesuatu yang terbaik dalam kita beramal ialah kita mengharapkan. Ada perasaan ar-raja, mengharapkan Allah terima. Dan ini suatu perasaan kita kena tanam. Supaya dengan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla menerima amal kita, mudah-mudahan sekecil mana pun amal kita Allah terima, sebesar mana pun pasti Allah tak akan tolak, insyaAllah. Itulah saya fikir sebagai muqaddimah pada pagi ini, daripada bicara yang saya nampak daripada beberapa tulisan yang dipetik daripada kalangan para ulama kita dalam bicara mereka yang cukup cantik. Banyak sebenarnya, saya pun nak baca semua tidaklah. Tetapi kata-kata ini kata-kata menarik sekali. Itulah ceritanya. Baik. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Dalam kesempatan pada pagi ini, saya ingin berbicara ataupun bercakap tentang suatu perkara yang tidaklah sesuatu yang baru dalam kehidupan beragama kita ataupun dalam kehidupan seharian kita konteks ibadat ini, tapi ia dekat dengan kita. Iaitu dalam kerana kita untuk menjana hati yang murni, hati yang bersih, dalam kita nak menjana jiwa yang tenang, yang lapang, dalam kita nak meningkatkan upaya amal kita makin hari makin sempurna dan makin baik. Satu benda yang besar ialah macam mana kita bersama Al-Quranul Karim. Adabu ma'al Quranil Karim. Itulah lebih kurangnya. Adab bersama Al-Quranul Karim. Cerita ini bukan cerita yang jauh daripada kita sebenarnya. Tapi kerana ianya isu yang dekat dengan kita lah, maka saya kira saya nak bawa dalam perbincangan kuliah subuh online kita pada hari untuk kita renung bersama. Kita nak ambil sikap merenung diri, menghitung diri. Kerana bila kita boleh menghitung diri kita dengan satu step ke step yang seterusnya, ia membantu kita untuk meningkatkan iman kita. Sebab kita boleh melihat di mana kekurangan, di mana kelemahan, di mana kekuatan, di mana kelemahan kita. Kita boleh lihat balik. Salah satunya ialah bila kita bersama dengan Al-Quranul Karim. Saya dah sebutkan dalam ayat muqaddimah tadi. Satu ayat tadi yang saya baca daripada Al-Hasyr 21. Bagaimana Allah cerita tentang kehebatan Al-Quranul Karim. Haibah Al-Quran tu. Letaknya di mana? Sabda Allah sebut kepada kita, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Al-Quran ini, kata Allah, kami turunkan kepada sebuah gunung. Turun ke atas gunung, dan maksudnya semacam kalau turun kepada manusia, Allah turun pada gunung tu sendiri, kata Allah Azza wa Jalla, pasti kamu akan tengok gunung akan tunduk terpecah, hancur, sebabkan takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai gunung dikatakan Allah akan pecah terhancur bila mana Quran turun ke atasnya. Jadi ini membayangkan kehaibatan Al-Quran yang boleh menghancurkan sebuah gunung. Tetapi kepada kita bukan hancurkan hati, pastilah membina hati, membina kemuliaan baik. Saya nak sebut sentiasa dan akan sebut sentiasa kepada rakan taulan sahabat handai semua satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi," rawahu Muslimun. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, katanya aku dengar Nabi telah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana," bacalah kamu akan Al-Quranul Karim,
fa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat, syafi'an, memberi syafaat, iaitu rezeki, keselamatan, keamanan li ashabi, bagi kepada pembaca-pembacanya. Datang Quran memberi keselamatan kepada pembacanya semasa hidup di atas bumi dahulu. Hadis ini saya kira hadis yang dah kerap kita dengar dalam perbincangan kalangan para asatizah kita, daripada perbincangan tafsir ke hadis ke, bahkan ilmu tasawuf. Disebut hadis ini sebab ini hadis besar, tuan-tuan. Hadis begitu bermakna. Memang kita dengar dah. Dapat baca Al-Quran, datang hari akhirat, penyelamat, syafi'an li ashabi, akan datang selamatkan pembacanya. Saya nak bawa dia bukan apa. Moral di sebalik cerita ini ialah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan satu solusi penting kepada kita. Satu solusi begitu penting, di mana Nabi SAW cerita kepada kita bahawa dalam kesempitan apa sekalipun di padang mahsyar nanti, dalam kepayahan, dalam kesempitan, dalam situasi yang menyusahkan itu, ada jalan selamat yang kembali selamat sejahtera, yang tidak akan jadikan kamu kecoh, tak akan jadikan kamu dalam keadaan yang hilang fokus ataupun dikuasai oleh keburukan. Tak ada. Iaitu Al-Quran, yang kamu telah berbakti kepadanya semasa hidup dengan membacanya. Kata Nabi, itulah jawapan yang begitu besar kepada kamu saat kamu menghadapi situasi yang menakutkan di padang mahsyar. Tuan-tuan, solusi macam ni, kita nak kata apa? Saya cuba renung, fikir tentang hadis ni. Kalau Nabi SAW cerita tentang satu solusi yang penting di padang mahsyar, takkanlah kita nak anggap itu satu benda yang kecil dalam beragama. Sekarang dalam urusan dunia, orang sebut gian-gian. Contohnya, kalau kamu nak boleh cepat sampai ke destinasi dalam suasana jam, ikut jalan ini. Jalan pintas, jalan potong, jalan dalam contohnya. Kita nak tak? Nak. Sebab kita nak sampai ke tempat yang kita tuju dengan masa yang pantas. Bila kalau kita dah kelewatan. Bila orang sebut ini jalan pintas, kita akan ikut. Kita akan ikut jalan itu. Sebab kita nak jalan pintas sampai kita kepada destinasi kita masa yang sesuai. Tempoh sesuai. Kita akan ikut. Ya. Jadi kalau begitu dunia, kita nak cari jalan segera untuk sampai tempat kita nak pergi. Kalau pejabat-pejabat lah, kerja-kerja lah. Penting begitu. Bagaimana kita di padang mahsyar, tuan-tuan? Satu keadaan alam yang menakutkan, dengan gegak gempita, dengan kepayahan, dengan penderitaan, dengan tangisan, dengan situasi yang memukau, yang memekik dengan suara pelik-pelik, dengan ancaman matahari akhirat pun dah sejegatah kepala, dengan peluh menitis. Tiba-tiba Nabi kata, Quran adalah penyelamat kamu. Maka ini satu solusi yang bagi saya mesti melekat di jantung hati kita. Mesti berada dalam jantung hati kita. Mesti kita letak di hadapan perjalanan kita. Mesti. Supaya Al-Quran yaquduna ilal khair. Quran memandu kita ke jalan kebaikan. Yaquduna il jannah. Qaiduna. Dia akan pimpin, pandu kita sampai ke pintu syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi, solusi ini sebenarnya solusi penting. Dan lebih utama lagi ialah bila mana disebut tentang syafi'an. Quran beri kamu syafaat di padang mahsyar. Arti Quran akan berbicara kepada Allah Azza wa Jalla. Quran yang tak pernah bercakap ini, kerana dia kalamullah, dia akan bercakap di padang mahsyar, menyatakan, "Hai Tuhan, hamba-Mu dahulu memang dengan Al-Quran sekian-sekian, fasyafi'ni fi, tolong beri syafaat." Itu hadis, tuan-tuan, ya. Quran akan sebut kepada Allah Azza wa Jalla, "Wahai Tuhan, sekian hamba-Mu dalam masa hidup, dia telah hormati aku, dia telah bersama aku, dia baca aku, dia amati aku, dia telah melekat dengan jantung kepada aku dengan Quran ini." Di dalam masyarakat Quran kata apa? "Fasyafi'ni fihi", tolong syafaatkan hamba-Mu ini, wahai Tuhan. Tuan-tuan sekalian, itu satu kenyataan. Sebab saya akan bacakan dalam 3-4 hadis dan kemudian ada sedikit kupasan. Sebab tajuk kita tentang adab dengan Al-Quran ataupun hidup bersama Al-Quran, ya. Al-hayatu ma'al Quran. Pada pagi ini, hidup bersama Al-Quran ataupun bahasa mudahnya, adab-adab kita dengan kitab Al-Quran Karim. Baik. Itu satu. Yang keduanya ialah
Kalau tengok dalam hadis daripada An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, satu lagi amalan yang murni yang Nabi ajarkan kepada kita untuk diamali sepanjang hidup ini ialah bagaimana ada surah-surah dalam Al-Quran yang akan memandu kehidupan kita ke arah jalan selamat di padang mahsyar. Dia akan pandu kita ke jalan selamat di padang mahsyar di hari akhirat. Quran itu sendiri. Contohnya, dalam bab ini Nabi kata apa? Anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yawmal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqaddumuhu suratul Baqarati wa Ali Imran tahajjani an sahibihima. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang hari kiamat nanti. Yu'ta, akan didatangkan kiamat nanti dengan Quran dan ahlinya, pembacanya sekali, yang akan membantunya di padang mahsyar, di mana dua surah yang kalau kita baca selama kita hidup ini akan memberi hujah baik kepada kita, iaitu hujah yang membawa kebaikan, akan tolong kita di padang mahsyar. Dua surah, iaitu surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Dua surah ini kata Nabi akan menjadi hujah besar kepada kita di padang mahsyar, iaitu membantu kita, menolong kita di padang mahsyar. Dengan makna yang mudahnya, dia akan bercakap bagi pihak kita untuk mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita diberi ke pintu kerahmatan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan, iaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Al-Baqarah 286 ayat dan Ali Imran 200 ayat. Campur semua sekali 486 ayat. 286 Al-Baqarah, 200 surah Ali Imran. Surah yang dekat-dekat, surah yang kedua, ketiga ini, Al-Baqarah surah kedua, Ali Imran surah yang ketiga dalam Quran. Kandungan ayat 480 ayat ini tuan-tuan, kata Nabi, akan menjadi suatu hujah yang besar untuk kaum menghadap Allah dengan kemenangan, kejayaan. Tuan-tuan sekalian, kita tidak boleh fikir jauh lah sebenarnya, tapi kita boleh merenung dalam hati nurani kita bahawa rezeki Al-Quran yang kita baca, ayat kepada ayat, surah ke surah, surah Al-Baqarah, Al-Imran itu, kita melazimi membacanya, rupa-rupanya akan tolong bantu kita sebagai pembacanya di hari akhirat. Tolong ke mana tu? Tolong ke jalan keselamatan. Tolong untuk kita berada di lorong hidup yang sejahtera selamat. Lorong yang sejahtera. Lorong bahagia. Suratul Baqarati wa Al-Imran. Iaitu surah Baqarah dan Al-Imran. Kalau begitu jamin Nabi kepada kita, maknanya satu kepastian yang mesti kita akan capai, kita akan dapat. 286 ayat surah Al-Baqarah, 200 ayat surah Al-Imran, gabungnya 2 ayat, 480 ayat, kurang sikit 500 ayat, tuan-tuan. Tapi hakikatnya ialah keletihan kita membaca semasa hidup ini akan diberikan ketenangan di alam sana. Bahasa mudah saya, letih membaca 400 ayat tuan-tuan. Kau nak baca dalam tempoh sekaligus, penat. Tapi kalau kita cuba, dapat insyaAllah. Fokus betul-betul. Keletihan kita masa membaca di dunia, seharian begitu dengan Quran, bukan sekali-sekali lah, dengan acap kali, dengan berterusan. Keletihan itu, Allah bayar dengan ketenangan, keselamatan di hari akhirat nanti. Tidakkah ini suatu rezeki, suatu nikmat, suatu benda yang memberikan kita kebahagiaan? Seolah-olahnya kita akan terima kebahagiaan, keselamatan by cash, tunai. Surah Al-Baqarah, Al-Imran akan tolong kita
di hadapan Allah untuk berhujah dengan hujah-hujah yang baik yang menyelamatkan kita. Tuan-tuan, satu lagi peringatan yang menarik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi proses ini bagi saya lah, dia tak akan datang secara mudah melainkan kalau kita memahami nikmat Al-Quran sebagai pemandu dalam kehidupan kita, penyelamat pada kehidupan kita. Kita tidak boleh mengambil sikap mudah sebab dalam urusan dengan Al-Quran, kata Al-Imam, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang tokoh besar dalam bidang Al-Quran, seorang pemikir besar dalam bidang ilmu agama ataupun dalam Islamic knowledge khas dalam Al-Quran. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia kata kita tak akan nampak keindahan Al-Quran secara fizikal, tapi indah Quran kita akan nampak secara dalaman hati melalui bacaan dan penghayatan. Fizikal kita tak nampak sangat sebab kita pertama sekali tengok Quran tu, Arab tu kadang-kadang tak ada nikmat nak tengok pun. Tapi sebenarnya patut rasa nikmat itu, tapi kemungkinan kita nampak biasa. Hakikat kita boleh rasa nikmat bila kita baca, menghayati. Itulah kelebihan Al-Quran. Sebab Quran itu kena masuk dalam jantung hati. Kata Muhammad Al-Ghazali, kita akan mula merasai kenikmatannya bila kita baca, menghayati. Membaca, menghayati makna dan ayat Al-Quran. Jangan kita akan beristiqamah dengan Al-Quran. Baik. Saya melihat daripada sudut yang lain pula, bagaimana dalam kerangka kita untuk menyempurnakan hidup beragama, supaya hidup ini dalam rahmat, redha Allah, tenang, bahagia, selesa dan semuanya dalam kerahmatan Allah Azza wa Jalla. Tak ada benda yang menyusahkan kita, membingungkan kita, mengecewakan kita kerana Al-Quran bersama kita. Tengok tuan-tuan, dalam satu kata hadis daripada Nabi, disebutkan daripada Imam Al-Baihaqi. Mudah-mudahan hadis yang sahih daripada Imam Al-Baihaqi. Disebutkan, kata Imam Al-Baihaqi, Nabi bersabda, "Inna hadhihi al-quluba tasda'u kama yasda'u al-hadidu idza asabahu al-ma'u qila wa ma jila'uha qal kathratu dhikril mauti wa tilawatul qur'ani." Kata Imam Al-Baihaqi, Nabi bersabda bahawa sesungguhnya inna hadhil quluba, ini hati-hati kita, saya termasuk, ialah kita semualah, kita kena akur yang kita semua, bukan saya saja, bahkan kita semua, bahkan ialah utama saya lah bercakap ini. Kita semua, kata Nabi, hati-hati kita ni boleh berkarat, tasda'u, sada'a yasda'u sada'an, maknanya berkarat. Hati boleh berkarat kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma'u, bagaimana besi itu akan berkarat bila dah ditimpa oleh air yang hari-hari melekat. Tambah pula dengan cuaca panas kering dengan embun pula, besi jadi berkarat. Walaupun bersih cantik pada awal, putih bersih cantik, boleh berkarat kena air hujan turun, air embun macam-macam. Air embun pun malam siang kena contohnya. Berkarat, kata Nabi. Hati kita berkarat, bagaimana sebatang mesti berkarat? Lalu ditanya kepada Nabi SAW, qila wa ma jila'uha, apakah jalan untuk membersihkan hati berkarat tadi? Maka dijawab, qala kathratu dhikril mauti wa tilawatul qur'ani. Pertama, banyak ingatkan kematian. Kathratu dhikril mauti, banyak ingatkan kematian. Yang keduanya adalah wa tilawatul qur'an, baca Al-Quran. Menarik sekali tuan-tuan. Merawat hati yang dah sakit, hati yang dah mati, hati berkarat tadi. Dua perkara ini Nabi sebut penting sangat-sangat untuk merawati. InsyaAllah dia boleh membina hati yang dah berkarat tadi. Boleh bersihkan semula. Pertama, banyakkan ingatkan mati. Zikril mauti. Kathratu zikril mauti, mana banyakkan mati. Betul. Hati manusia boleh jadi keras, membatu, sebab kematian tak ada rekod ingatannya. Kita rasa kematian dengan dia tu hampir sangat-sangat, tidak besok sekarang ini. Tak tengah hari, mungkin pagi ni. Tak rasa kita macam tuan, tak rasa. Bahkan kalau kita dengar kematian sekalipun, sekadar inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Kita baca doa, selesai. Kita tak merasakan berita kematian yang timur sekarang ini, kita akan mengalaminya bila-bila masa. Minta maaflah, mungkin itulah di antara kekurangan yang saya miliki, kita miliki. Jadi ingatkan mati, kata Nabi, dapat bersihkan hati-hati yang berkarat itu. Sebab kematian ni kalau ikut kepada pandangan Imam Al-Ghazali rahmatullah, dia boleh mengetuk, an yaduqa, ya, al-qalba. Mati ni seolah dia boleh mengetuk hati kita. Terutama bagi orang yang terasa kematian dekat dengan dia, walaupun dalam keadaan dia sihat walafiat, apalagi sakit, dia boleh merasakan. Sebab tu dah degupan jantung tu makin kencang. Bila dengar kematian sahabat handai, kadang-kadang kita dengar kematian bukan orang lain pun, kawan kita sekelas sekolah rendah menengah, roommate kita lah, ya, classmate kita, bahkan roommate kita mungkin di universiti, sekelas dengan kita masa belajar sekolah rendah menengah sampai universiti, khabar berita masuk, dah meninggal pagi tadi. Mengejut pula tu, umur masih muda. Degupan jantung kita kencang, tuan-tuan, sebenarnya. Tapi degupan tu tak semua orang boleh degup, melainkan orang yang bahawa dia perasan kematian tu dekat dengan dia. Lalu dia akan sebut Subhanallahil Azim. Subhanallah. Ditasbih pada Allah. Di samping ucap kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagai ucapan, sebagai takziah kepada orang yang telah meninggal itu, kepada keluarga seumpamanya. Tuan-tuan, jadi apa yang penting adalah mati itu peringatan besar. Kemudian Nabi sebut yang kita nak fokus adalah wa tilawatul Quran, iaitu membaca Al-Quranul Karim. Tilawah Al-Quran. Ayat demi ayat kita baca daripada Al-Quranul Karim. Bila kita membacanya, dia akan pulangkan kepada kita sekurang 3 perkara. Ini di antara perkara jelaslah dalam bicara kita Al-Quran, tuan-tuan. Bila kita baca Al-Quran, apa sahaja surah kita baca, apa sahaja ayat kita baca, dia akan pulangkan kepada kita sekurang-kurangnya 3 perkara secara tunai. Jam tu juga. Contoh kita katalah kita baca surah Tabarakalladzi, surah Al-Mulk. Ayat pertama hingga 30 contohnya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير, sampai terakhir. Pertama sekali, setiap huruf kita baca tadi, pulangannya ialah 10 kebaikan. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Daripada Tabaraka tadi berapa ayat dah kita baca? Saya baca tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ayat. Kita boleh pahala bukan kan ayat tu, kan huruf itu. Tabarakalladzi, ta pahala, ba pahala, alif pahala, huruf-huruf itu. Dan satu huruf itu 10 pahala. Bayangkan kalau ada 7 huruf, 7 pahala. Tadi mungkin dah berapa puluh pahala, 10 huruf, dan mungkin 20 huruf, 30 huruf. Bayangkan berapa banyak pahala kita kutip. By cash. Jadi kalau begitulah sifat Al-Quran, secara cash pahala begitu rupa masuk kepada kita, takkan hati kita akan rasa jadi hati yang masih sakit. Tak akan jadi hati kita masih keadaan buruk dan keji, insya-Allah. Sebab rawatan Al-Quran secara cash itu akan kita terima dengan membaca, menghilangkan dosa dan membawa kepada kebaikan. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah bila kita baca ayat-ayat tadi, Al-Quran, contoh tadilah bacaan tadi, contohnya, tak kira apa surah sekalipun, yang berarti baca. Yang kedua, cash apa tuan-tuan? Ialah kita mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebab kita membaca Quran seolah kita sedang bercakap dengan Tuhan. Sebab tu ada satu riwayat menyatakan, daripada ke Imam Ad-Dailami dan Al-Khatib, disebutkan riwayat menyatakan, "Idza ahabba ahadukum an yuhadditha rabbahu falyaqra al-Qur'ana." Kata Al-Imam Ad-Dailami dan Al-Khatib, dan riwayat dia kata apa? "Idza ahabba ahadukum an yuhadditha rabbahu falyaqra al-Qur'ana."
Siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Tuhannya, baca Quran. Menarik kata-kata daripada Imam Ad-Dailami dan juga Al-Khatib ini, disebut kepada kita, idza ahabba ahadukum an yuhadditha rabbahu. Siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Tuhannya, berbicara dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, apa caranya? Falyaqra'ul Quran, baca Al-Quran. Kita nak sembang dengan kawan, telefon, Assalamualaikum, apa khabar? Kat mana sekarang bangah ni? Contohnya, Pak Long kat mana sekarang? Mat, kat mana kau sekarang? Kawan kita, sejabat, kawan lama. Kita jumpa tak petang ni insyaAllah di restoran mana nak makan minum? Contohnya. Sembang setengah jam, 20 minit kadang-kadang. Tanya khabar macam-macam. Itu kita dengan kawan. Dengan Allah nak telefon, Tuhan bercakap tidak. Terus kita bercakap dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Sampai akhir ayat surah. Kata para ulama kita, kalau kamu nak bercakap Allah, baca Quran. Setiap inci kita baca pada ayat, kita sedang berbicara Allah. Berbicara dengan Tuhan. Bayangkan sehari kita baca sampai 2 surah. Satu surah 30 ayat, satu surah 40 ayat. Bayangkan gabungan ayat sampai 70 ayat tu. Berapa banyak masa kita habis untuk bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak masa kita habis untuk bercakap dengan Allah. Subhanallahil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita takut ialah berapa ramai kalangan kita yang tak ada masa dengan Allah untuk baca Al-Quran. Dah seminggu tak baca Quran. Dah sebulan tak baca Quran. Sebulan lah tak bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Dah setahun tak baca Quran. Seolah setahun dah tak bercakap dengan Tuhan. Kita ni tuan-tuan, kalau ada ibu ayah masih di kampung, masih ada sampai sekarang, masih hidup lagi dalam keadaan walaupun uzur, masih hidup lah katakan, rezeki hidup tu ada lagi bagi mereka. Tak call dah 3 bulan. Tak telefon mak kita dah sebulan. Apa sebenarnya perasaan seorang anak macam tu? Dan seorang ibu sendiri. Ibu akan kecewa. Kita pun bermasalah. Hati kita makin keras, satu tandanya. Makin lupakan orang yang nama ibu ayah kita. Tak cakap dah 3 bulan. Tak call pun dengan kawan, sembang kencang sampai 4 kali sehari. Orang yang sama sampai 5 kali call. Tapi mak ayah dah 3 bulan, 3 minggu, 3 tahun tak sembang, tak jumpa muka macam tu. Mana sih tuan-tuan? Bayangkan dengan Allah sampai tak payah 3 bulan, 3 hari, 3 jam, 3 hari saja tak bercakap, kita sudah berada dalam keadaan hati yang rosak, jiwa yang mati. Jadi yang kedua ialah kita akan dapat cakap dengan Allah SWT. Pertama, pahala baik kasih. Kedua, cakap. Yang ketiganya ialah bersama Al-Quran ini kita akan dapat yang ketiga apa dia? Kita akan dapat disebut sebagai redha Allah SWT. Allah akan beri keredaan, kan hamba-Ku dekat dengan aku melalui Al-Quran. Redha Allah. Dan redha ni tuan-tuan, kita akan bincang nantilah. Panjang cerita. Saya ingat saya dah bincang sebelum ni pun. Bagi kita kalau subuh bersama dengan surah An-Nur 3 ini dah banyak kali. Yang lebih banyak, yang banyak saya ingat lagi ialah kuliah asar online setiap hari Sabtu itulah, ya. Jadi banyak dah kita bersama. Saya dengan kuliah bersama dengan surah An-Nur online ni, saya ingat dah berapa bulan, semenjak setahun dah kot daripada musim PKP lagi. Subhanallah, berterusan. Terima kasihlah kepada saudara Zul kerana masih bagi peluang pada saya untuk bersama dengan online, walaupun tak bersemuka di pentas surau. InsyaAllah akan sampai satu masa, satu hari. Tapi online pun saya kira satu rezeki untuk sama para jemaah yang ramai. Hari ini saya nampak 60 orang. Okey, bersama dengan yang dah star tu 50 orang, 50 star. Terima kasih banyak-banyak. Baik. Nak cerita dia ialah redha Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga ini kita akan dapat kerana kita bersama Al-Quran. Sebab itulah dalam satu riwayat kata Imam Ad-Dailami Al-Bayhaqi, dia kata apa? Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Disabdakan Nabi, kata Imam Ad-Dailami dalam satu hadis, Nabi sebut afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Afdal semulia ibadah umatku ialah baca Al-Quran. Makna baca Quran ibadah yang tinggi harganya, yang tinggi nilainya, yang tinggi di sudut kemuliaannya. Baca Al-Quran. Baca Quran, ibadat kita, ibadat yang paling tinggi harga nilainya. Maka tuan-tuan, tak ada alasan kita nak meninggalkan Al-Quran dalam hidup ini, kerana Al-Quran adalah perkara yang paling besar nilai kepada kita, kerana akhirnya keselamatan menanti menunggu kita di padang
mahsyar nanti. Jom sama-sama kita tengok balik, kan ini bagi saya, walaupun tajuk saya pada pagi ini saya kira tajuk yang saya kira dah dengar cap kali, tapi selebih berpandangan mentikrarkan. Apa mentikrar ni pula ya? Mengulangi. Tikrar ni mengulangi. Mengulangi hal-hal sebegini, dia boleh mendewasakan keimanan kita. Mengulangi hal-hal sebegini, Al-Quran bacaan ini boleh mendewasakan ilmu kita, boleh meyakinkan hati kita, dan boleh kita jadikan sebagai panduan besar dalam kita mencari redha rahmat Allah Azza wa Jalla, kerana tidak ada suatu amalan yang paling mulia yang Allah sedang menunggu kepada kita melainkan mereka yang sentiasa dalam keadaan bersama dengan kitab suci Al-Quranul Karim malam siang, siang ke malam tanpa cuai. Kerana hakikat Al-Quran itu merupakan kitab pedoman abadi yang tidak pernah menjadi kitab yang terhenti pahala redha rahmat Allah walau bila-bila masa. Sehingga kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang cukup dikenal sebagai bahar Al-Quran. Beliau dikenal sebagai lautan Quran dengan ilmunya, kefahaman beragamanya. Kata Abdul Mas'ud, dia kata apa? Dia kata, aku tidak pernah merasakan Quran itu menyempitkan kehidupanku. Bahkan Al-Quran yuwassi', memperluaskan lagi qalbi, hatiku, wa amali, amalku. Tausi' maknanya Quran itu meluaskan lagi aku punya hubungan dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Sebab aku sentiasa bersama dengan Al-Quranul Karim. Sebab itulah dalam satu riwayat daripada Nabi SAW, ada riwayat menyatakan, Nabi sebut macam ni bunyi hadisnya, mathul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang sebut nama Allah, yadhkur rabbahu, dan kata para ulama sebut dengan mana? Membaca tilawatul Quran. Dia sampai dia berzikirlah, tasbih tahmid juga zikir, sebut nama Allah, tapi dengan maksud yang lain. Mathal ladzi, perumpamaan orang-orang yang sebut nama Allah itu dengan mana? Tilawatul Quran, baca Quran. Kata Nabi, seumpama orang yang hidup dan mati. Mana orang baca Quran hidup, tak baca Quran orang tu mati. Al-Mayyit. Menarik hadis ni. Orang baca Quran hidup, yang tak baca Quran mati. Mati itu mayat. Kalau ada mayat, tuan-tuan, apa nilai? Mayat ni, tuan-tuan, kalau ikut kepada falsafah kemayatan, itu masalah tu, falsafah jenazahnya, harga dah tak ada dah. Secara fizikalnya, orang tak akan simpan lama. Orang hantar ke tanah perkuburan dalam tempoh yang terdekat terhampir. Meninggal jam 8 pagi, jam 1 tengah hari, selesai ke bumi. Jenazah tu, mayat tu, tak ada harga dari sudut fizikalnya, orang tak simpan dah. Harga kita masa hidup, masa ada nafas macam sekarang, harga besar ni. Orang sayang, orang cinta, orang kasih, orang peluk, anak-anak peluk atuk ayahnya, cucu peluk atuknya. Sebab apa? Harga kehidupan tu maharga. Seronok bersama, makan bersama, santai bersama, berbual bersama, bergurau senda dalam satu rumah, ke mana-mana. Sebab masa hidup harga mahal. Tapi cuba kalau orang mati saja kita, orang tak akan pelihara sampai berhari-hari. Berapa jam saja daripada 8 mati, 8 pagi mati, pukul 1-2 petang, selesai pengkebumian. Ke alam kubur lah, kita punya badan tubuh kita dihantar ke alam kubur. Sebab bila mati, hakikatnya jenazah kita tak ada harga lagi. Bagi maksud tak ada harga apa, orang tak akan simpan lama. Orang akan tanamkan di tanah perkuburan. Dia sebab kita nak hidup dalam suasana ada harga. Tapi hidup kita berharga bila mana? Kita yadhkuru rabbahu, kita ingat pada Allah dengan membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Maka tuan-tuan, mari sama-sama kita ambil sebagai sesuatu yang boleh mendewasakan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, supaya kita tidak akan dilupai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita sendiri diangkat, diingati oleh Allah Azza, kerana kita dianggap hamba-Nya yang sentiasa rapat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan,
kesimpulan pada pagi ini dalam masa yang sudah sampai ke penghujungnya. Kita dah bercakap lebih kurang dalam 10, 20, 30, dah 40 minit kita bercakap pada pagi ini. Itu dah satu kira tempoh yang panjang lah. Maka kesimpulannya di penghujungnya, kita dalam hidup ini, Al-Quran adalah pemandu setia kita. Hidup yang dipenuhi dengan masa bersama Al-Quran tidak pernah mengecewakan. Bahkan Al-Quran tak langsung menghidupkan hati yang sakit, menghidupkan hati yang dah mati, mencahayakan hati yang telah pun kelam dan telah pun rosak. Itu kenyataan. Sebab Al-Quran itu kehidupan. Dan kita nak bina sebuah kehidupan yang ada kehidupannya. Bukan sekadar hidup dengan makan minum, tapi dengan nyawa Al-Quran menghidupkan kita. Yang keduanya, dalam hidup ini tuan-tuan, selama kita hidup dan rezeki kita nikmat yang sebegini rupa, ambillah peluang yang ada depan kita. Dalam bab Quran satu hal, bab amalan. Dan amalan banyak sekali. Antara juga termasuklah kita bersedekah, menyumbang, memberi apa yang kita miliki. Sebenarnya dalam bab sedekah derma, dan saya mengalu-alukanlah kepada tuan-tuan untuk bersama membantu surau An-Nur fasa 3 dengan number Bank Islam Tentera online. Sumbang saja. Sekarang yang kita kena ingat bahawa dalam kita menyumbang, membantu, sedekahkan itu, yang kekal ialah yang kita sumbang. Walaupun RM10 itu kekal. Kalau kita tak menyumbang, tak kekal. Kita akan habiskan duit dalam urusan membeli barang, makanan, pakaian, bayar rumah, kenderaan. Dia akan tamat begitu je. Tapi yang kita sumbang walaupun RM RM10, RM100 sekalipun dalam tabung-tabung kebaikan, surau termasuk, itu harta kekal kita. Sebab itu harta yang tak akan merudum nilainya. Diangkat oleh Allah harganya sampai kiamat. Itulah penyelamat kita di masyarakat nanti, pada masyarakat nanti, di akhirat. Jadi ini sesuatu yang kita nak kena faham. Sebab seorang mukmin, dia hanya hidup semata di dunia, dia nak hidup di alam mahsyar dengan selamat, di alam kuburnya bercahaya, alam mahsyar bercahaya, yang menanti ialah syurga Allah Azza wa Jalla. Apa caranya? Ibadat kena sempurna, sedekah kena sempurna, dan hidup kita penuh dengan keimanan, ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Itulah kesimpulan, dua kesimpulan lah ya. Ada yang dah tulis itu baik. Satu Al-Quran, kedua sedekah derma. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Teruslah kita membina hidup kita dengan beramal, kerana yang penting bila amal kita mantap, ilmu kita jitu, insya-Allah hati kita makin mulia dan bersih, akhlak kita makin baik, dan hidup kita dalam kerahmatan pada Allah Azza wa Jalla. Teruskanlah bersama dengan program ilmu yang online kita hadiri, fizikal pun kita hadiri, tapi ingat dalam suasana situasi COVID-19 yang masih belum selesai. Kita masih dalam angka 5,000, 4,000 lebih, 5,000 semalam pun angka akan naik ya, 5,700 kes. Maka tuan-tuan, sama-sama kita jaga SOP, jangan pandang lekeh, pandang mudah, kerana di sana ada kawan-kawan kita, saudara kita, rakan kawan kita yang sedang menghadapi ujian COVID-19. Cuma kita tak sabar kita, mereka sedang hadapi, ada yang meninggal pun. Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan mereka sejahtera selamat. Kita pun selamat sejahtera, tak diuji Allah dengan COVID-19. Yang diuji, diberi kesembuhan. Yang tak diuji, jangan minta diberi ujian, dijauhkan ia daripada COVID-19. Dan SOP tolong patuh. Jangan pandang lekeh lah. Kita dah ke mana-mana, dah ke surau, dah ke masjid, kita dah ke pasar, kita dah ke kedai, ke pejabat. Jemaah kita pun masjid dah ada, walaupun masih sah punya tak rapat, tapi itu sebenarnya jadikan lebih berhati-hati dan bersudut supaya SOP kita patuhi demi keselamatan bersama. Jangan ambil sikap mudah. Di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dan terus berdoa, minta kepada Allah keselamatan dan keamanan, kebahagiaan, diangkat penyakit. Itulah saya kira sebagai sumbangan peribadi saya pada pagi di sudut untuk ingatkan diri saya dan tuan-tuan, kita nak kita dalam keadaan selamat sejahtera dan bukan dalam ujian yang menakutkan. Cukuplah ujian itu telah mengajar kita banyak perkara. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim para semua. Terima kasih banyak-banyak. Bertemu lagi insya-Allah pada minggu hadapan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.